Terima kasih rakan kita Fakrul Razi dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belaib pada pagi ini. Dan seperti biasa, kita akan kongsikan satu makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Ya. Untuk pengetahuan habis kita pada awal pagi tadi, hujan di daerah Belaib dan pada pagi ini ianya agak mendung dan juga berangin. Jadi kita mengharapkan apa jua urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Kalau ada, sebelum kita sama-sama saksikan bahan visual, apa kata saya bacakan dulu satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang telah pun bermula pada hari Isnin 10 hari bulan Januari 2022 sehingga 31 hari bulan Januari 2022, yang mana kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang Sungai Mau dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja penggantian tiang kabel lama dan kabel back conductor ke kabel aerial bundle conductor yang akan berlaku di kawasan tersebut bermula kira-kira jam 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi dan sebelah petang bermula jam 1.30 minit petang sehingga jam 4 petang. Kalau ada, tidak satu info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Bila menyebut tentang makanan tradisional, rata-rata setiap puak di negara ini mempunyai makanan tradisi masing-masing yang mempunyai kebanggaan dan sebagai hidangan istimewa. Istilah tradisional itu sendiri membawa maksud masyarakat yang mengamalkan cara hidup turun-temurun, dan dari situ kita memahami bahawa makanan tradisional adalah makanan yang diwarisi oleh nenek moyang secara turun-temurun. Ya, kelapa ataupun pisau yang diparut dicampur dengan baras dan sedikit sirap. Kemudian dibungkus dengan daun irik. Baru kita memasukkan dalam tin yang untuk merebus. Satunya pelupis dusun ini digunakan merebus menggunakan tin dan bahannya kayu api. Perbezaannya sama sekali perbezaan kelupis biasa dan kelupis dusun. Kelupis dusun dibuat dengan cara simple. Simpelnya maksudnya diparut pisau dan dicampur terus ke beras, kemudian dibungkus. Sebenarnya itu petani punya pilihan, sama ada petani tumbuk. Tumbuk itu untuk dia menghancurkan beras itu. Kalau terus pun boleh juga. Selalunya pelupis dusun ini digunakan ketika keramaian suka duka dan mengantar tanda tunang dan perkawinan, majelis perkawinan puak-puak dusun. Kebiasaannya kelupis dihidangkan pada musim perayaan, majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, kenduri dan sebagainya. Kemahiran membuat makanan tradisi itu perlu diperkenalkan dan diwarisi kepada generasi muda agar ia tidak tenggelam di telan arus kemodernan zaman. Perbezaannya kalau kelupis dusun ini petani mesti merebus dia dengan menggunakan air. Tapi kalau kelupis biasa petani kukus. Pasal kelupis biasa sudah dimasak separuh, tapi kelupis dusun petani terus saja masukkan air dan rebus sehingga ia masak. Seperti mana petani lihat tadi, rasanya perbezaannya lain. Kalau kelupis biasa ya lemak-lemak, masin ataupun ada yang suka masin sedikit ataupun yang banyak lemak. Tapi kelupis dusun ia menggunakan kelapa terus, bukan air. Kelapa yang diparut. Pembuatan kelupis puak dusun cukup mudah
dan di mana bahan utamanya ialah beras pulut dan isi kelapa yang sudah digarut. Kemudiannya ia dibungkus menggunakan daun nyirik. Daun nyirik pula merupakan daun khas yang digunakan untuk membungkus kelupis, dan kebiasaannya daun ini akan membuatkan kelupis lebih tahan lama. Tidak basi jika dibandingkan menggunakan daun pisang yang nipis dan mudah koyak. Selalunya sama ada daging rindang ataupun daging kari. Ataupun makan macam-macam saja. Terus makan pun boleh. Daun sama seperti kelupis biasa, daun irik juga. Tapi size saja yang membedakan dia. Kalau kelupis dusun, size daun itu lebih besar daripada kelupis biasa. Kelupis dusun ini kita digunakan tin untuk dia punya perbedaannya. Kita ini menggunakan air yang banyak dan mungkin menyebabkan tin tersebut akan menjadi hangus. Tidak perlu dicuci lagi. Untuk teruskan pakai tin itu adalah lebih baik. Anak-anak muda yang masa kini yang baru berusia dalam lingkungan 30-an ke atas ke bawah harus mempelajari barang ini supaya ia tidak pupus untuk petani teruskan generasi yang akan datang. Bagi penggemar makanan tradisi ini, kelupis seumpama ini sama seperti kelupis biasa yang sering kita lihat. Ia lebih sedap dimakan bersama dengan rendang ataupun kari, dan ada juga yang gemar makan kelupis seumpama ini bercicahkan dengan kuah sate. Walaupun cara pembuatan kelupis kelihatan agak ringkas dan mudah, namun ia memerlukan kesabaran serta inisiatif sendiri yang bertanya dengan mereka yang mahir dalam pembuatannya. Bagas-bagas siap ngatam. Kita mengelupis, bukannya yang panjang tu. Kita orang pun suka je makan. Tidak ada lain bah. Bukan simpan-simpan saja. Dulu macam tak. Tidak orang Dulu makanan apa nih? Penting nih makanan kelupis atau? Makan kelupis dah. Ada pun nasi tu sedikit-sedikit kan. Tidak banyak. Ya tah. Lagar orang ini sayang juga kalau tidak ada anak-anak ni membayangkan habis dia tu, putus dia tu. Tidak ada. Ya tani. Baik tak ni buat mana sajalah kamu. Aku tidak ada ni aku. Masaknya macam mana? Masaknya Dulu-dulu. Pakai tu saja. Tidak ada gas, tidak ada. Kayu api. Kayu api. Apa sih dia masak daging kah? Apakah? Tidak ada pakai gas. Pakai kayu api saja. Berapa lama so masaknya? Kalau sekiranya dalam 2 jam lah. Kalau kelupis. Daging tu sama aja tu. Kalau ya kuat api ya. Seperti juga. Tidak ada rampah lain kali. Tidak ada kali. Cara ya kunyit. Atusnya. Itu saja. Kalau Dia- beras kabun tu berapa gantang tu boleh? Kalau dalam karangan ni, kalau pakai lanjang karan tu dalam setengah gantang lah.